Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Terkejut kita dengan satu laporan mengatakan bahwa Dr. Mahathir memandu memecut lebih daripada 150 km sejam. Wah, apa jadi sehingga Tun Mahathir memandu lebih daripada 150 km sejam walaupun hampir 100 tahun umurnya? Oh, rupa-rupanya ini yang terjadi. Saya sangka Tun Mahathir akan disaman gara-gara memandu laju ini. Rupa-rupanya apa yang berlaku, Dr. Mahathir Mohamad 2 bulan selepas hari jadi ke-99, Mahathir Mohamad masih mampu memandu laju sehingga lebih 154 km sejam. Rakaman itu dikongsi di media sosial bekas Perdana Menteri itu yang menguji litar lumba litar antarabangsa Sepang SIC. Mahathir yang ditemani pengerusi bukan eksekutif SIC Mohamed Azman Yahya memandu Audi Q5 SUV. Terdahulu Azman bertanya Mahathir kenapa dulu dia terfikir membina litar itu. Saudara-saudara sekalian, agak-agak apa jawaban Tun Mahathir Mohamad dalam soalan mengapa Tun Mahathir Mohamad atau kenapa dulu dia tiba-tiba terfikir membina litar lumba itu? Agak-agak apa jawaban Tun Mahathir? Ramai yang menjangka jawaban mungkin adalah kerana litar lumba ini mampu menjana pendapatan. Selain daripada itu, boleh menaikkan nama negara Malaysia di persada dunia. Ialah, manakan tidak negara Malaysia mempunyai litar lumba Sepang ini membuatkan seluruh dunia berkampung berlumba dan seluruh dunia menonton perlumbaan Formula 1 di litar lumba ini. Kita berharap usia Tun Mahathir Mohamad dipanjangkan lagi, bahkan diberikan kesihatan yang terus berpanjangan. Namun demikian, apa yang diharapkan oleh netizen ialah Tun Mahathir segeralah berhenti daripada politik, berehat sepenuhnya daripada politik, bersara sepenuhnya daripada politik dan tidak lagi mencampuri urusan-urusan pentadbiran negara, bahkan pentadbiran dunia. Kata mereka, meskipun Tun Mahathir Mohamad masih boleh memandu 150 km sejam, itu bukan bermakna Tun Mahathir Mohamad masih mempunyai kekuatan untuk terus mencampuri urusan negara. Mereka berharap Tun Mahathir Mohamad segeralah berehat dan meluangkan masa sepenuhnya untuk kerja-kerja amal. Baru-baru ini kita juga masih dikejutkan dengan pelaksanaan SG4 oleh 4 buah negeri yang dipimpin oleh PAS, yang mana penasihat utama kepada SG4 itu ialah Tun Mahathir Mohamad. Ramai yang menasihati Tun Mahathir Mohamad supaya berehatlah daripada dunia politik ini. Kata mereka, sudah cukup Tun Mahathir Mohamad menyumbangkan, mencurahkan tenaga, ilmu, bahkan pengorbanannya untuk Malaysia. Berilah peluang kepada orang lain untuk memimpin negara ini. Kerana ada juga yang mengatakan zaman Tun Mahathir Mohamad sudah pun berlalu. Usia Mahathir Mohamad meskipun sudah hampir 100 tahun, walaupun masih boleh memecut, memandu lebih 150 km sejam, netizen memberikan nasihat supaya Tun Mahathir ingat-ingatlah selalu untuk lebih berehat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu hangat hari ini ialah kalau ketagih sangat, bubarlah Dun Kelantan. Wow. Beranikah PAS bubar Dun Kelantan, Dewan Undangan Negeri Kelantan dalam masa yang terdekat kalau betul-betul sudah ketagih sangat? Pemimpin UMNO membidas Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris kerana terus menggesa Perdana Menteri Anwar Ibrahim membubarkan Parlimen. Inilah yang dikatakan tindakan paling tidak bertanggungjawab. Negara sekarang dalam
arah ataupun aliran yang sangat baik menuju kepada pemulihan. Bahkan negara sekarang berada dalam ambang yang paling maju sejak pasca COVID-19. Bahkan nilai mata wang ringgit Malaysia sekarang jauh lebih baik berbanding hari-hari yang dahulu. Ini menunjukkan negara kita sedang dalam keadaan pemulihan dipimpin oleh Kerajaan Perpaduan Kerajaan Madani yang mana dianggotai oleh Pakatan Harapan Barisan Nasional GPS dan GRS dipimpin oleh Anwar Ibrahim. Namun demikian, tindakan Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris terus-menerus menggesa Perdana Menteri Anwar Ibrahim membubarkan Parlimen adalah tindakan yang paling sembrono. Bukan saja tidak memikirkan tentang masa depan Malaysia, hanya memikirkan kuasa, kata netizen. Bayangkan, kerajaan baru berusia 2 tahun setengah, tapi sudah nak bubar Parlimen. Apa punya manusia macam ini, kata netizen. Kalau dah kemeruk kuasa sangat, tunggulah 5 tahun ini. Bak kata titah Kebodul Yang Maha Muliaan di Pertuan Agong, tunggulah PRU akan datang 5 tahun saja, tak lama. Ini dah kemeruk sangat berkuasa, dah ketagi sangat kuasa, tak sangka pula masih lagi menggesa bubar Parlimen. Apa kata? Bak kata Puan Zarkasi, kalau ketagi sangat, bubarlah Dewan Undangan Negeri Kelantan. Kalau ketagi sangat, bubar Dewan untuk uji kekuatan, lebih baik bubar Dewan Undangan Negeri Kelantan, kata Puan Zarkasi. Perikatan Nasional baru sahaja kalah teruk di Nenggiri, kata anggota Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Muhammad Puan Zarkasi. Bulan lalu, BN merampas semula kerusi Nenggiri dalam pilihan raya kecil PRK dengan majoriti besar 3,352 undi, jauh lebih besar berbanding majoriti 810 undi PAS sebelum ini. Terdahulu, Razali berkata pilihan raya adalah jalan terbaik untuk mengukur sokongan kerajaan, bukan usul tidak percaya di Dewan Rakyat. Kalau betul-betul nak dapatkan mandat sahih, maka Perdana Menteri Anwar Ibrahim segera bubar Parlimen kerana yang mutlak memilih adalah rakyat jelata, bukan ahli Parlimen. Dia dipetik sebagai berkata kepada FMT. Razali berkata seperti ini seakan-akan dia lupa bahawa mereka pernah membuat perkara yang jauh lebih tidak bermoral, iaitu langkah Sheraton. Bukankah langkah Sheraton itu jauh lebih teruk, iaitu menjadi kerajaan melalui tebuk atap, menjadi Perdana Menteri melalui tebuk atap, bukan dipilih oleh rakyat. Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri kerana telah melalui proses pilihan raya dengan disokong oleh ahli Parlimen daripada GRS, GPS dan juga Barisan Nasional. Jadi, di mana ilmu pengetahuan ahli Parlimen ini ataupun Razali ini sehingga dia lupa bahawa mereka lah terdahulu pernah melakukan langkah yang jauh lebih jahat, iaitu langkah Sheraton. Sementara itu, Puan berkata pembubaran Parlimen hanya membuang masa, membazir dan menyusahkan rakyat. Rakyat di luar sana betul-betul sudah muak dengan permainan politik. Asik-asik pilihan raya. Tunggulah 5 tahun. Kami semua menjunjung kasih titah Kebodul Yang Maha Muliaan di Pertuan Agong yang telah bertitah, kalau nak bermain politik, tunggu 5 tahun. Tunggulah 5 tahun. Kalau benar-benar anda berkuasa, anda pasti akan menang. Jangan pula sekarang. Menyifatkan Razali terlalu naif, Puan sebaliknya mencabar Perikatan Nasional untuk memujuk mana-mana parti kerajaan menarik balik sokongan kalau benar kerajaan hari ini pecah. Itu jauh lebih baik. Kami, netizen, rakyat Malaysia dah muak. Malas sudah nak mengundi-ngundi setiap tahun. Bayangkan, PRU yang lepas, sebelum PRU 15, berapa kalikah kita mengundi dan macam-macam lah perkara yang betul-betul
membuatkan rakyat muak dengan permainan politik yang ada. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tindakan timbalan Ketua Pemuda PAS biadab, menghina dan juga mengungkit semula kes Anwar Ibrahim dianggap sebagai lupa daratan. Ini apabila Faiz sekali lagi mengingatkan pemuda PAS, Fazil Nur pernah membela Anwar Ibrahim. Anak bekas Presiden PAS, Fazil Nur, mengingatkan, saya pemuda parti itu bahawa Allahyarham bapanya berdiri teguh dalam mempertahankan Anwar Ibrahim ketika Perdana Menteri itu menghadapi pertuduhan liwat suatu ketika dahulu. Setiausaha Agung Amanah, Faiz Fazil berkata, arwah bapanya juga selalu berkongsi cerita mengenai kezaliman terhadap Anwar di rumah dan hampir setiap malam ketika berceramah. Almarhum Fazil Nur juga tidak pernah jemu mengunjungi Anwar Ibrahim ketika prosiding mahkamah berlangsung, serta almarhum Fazil Nur juga adalah pemimpin pertama pembangkang ketika itu hadir mempertahankan Anwar Ibrahim. Kata bekas adun Permatang Pasir itu dalam satu kenyataan media. Faiz mengulas gesaan timbalan Ketua Pemuda PAS Muhammad Faiz Sabri agar Anwar memohon semakan terhadap kes liwat berkenan. Ia susulan ucapan Anwar pada Sabtu lalu sempena ulang tahun ke-25 Gerakan Reformasi, di mana Presiden PKR itu menyatakan dirinya sebagai banduan terhormat yang berdepan dengan tuduhan yang zalim dan keji. Anwar dipenjarakan sebanyak 2 kali atas tuduhan salah guna kuasa dan liwat yang menurutnya direka oleh musuh politiknya. Kes pertama adalah pada tahun 1999 ketika pentadbiran Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri. Dia dibebaskan pada tahun 2004 apabila Abdullah Ahmad Badawi menggantikan Mahathir. Penubuhan Barisan Alternatif, Faiz mengingatkan pemuda PAS bahawa bapaknya pada tahun 1999 telah membantu gerakan bernama Gerak untuk menggerakkan sokongan rakyat bagi membela Anwar. Menubuhkan gerak adalah langkah pertama almarhum Fazil Nur menggerakkan gerakan rakyat membela Anwar Ibrahim yang kemudiannya menjadikan PAS mula diterima rakyat pelbagai lapisan sehingga menjadi parti politik yang kuat dan menang 27 kerusi parlimen dalam PRU 1999. Katanya, merujuk Barisan Alternatif yang disertai PKR, DAP, PAS dan Parti Rakyat Malaysia PRM. Adakah pemuda PAS bersedia menyangkal fakta sejarah ini? Soal Faiz hari ini. Pada 2015, Anwar disabitkan sekali lagi atas tuduhan liwat ketika pentadbiran Najib Razak. Faiz yang juga seorang peguam mengingatkan pemuda PAS bahawa Anwar telah dibebaskan dalam kes liwat pertama tanpa sebarang sabitan oleh Mahkamah Persekutuan. Manakala bagi kes kedua, katanya, pengampunan penuh diraja telah diberikan yang menjadikan semua rekod sabitan kes kedua dibersihkan. Oleh itu, saranan timbalan Ketua Pemuda PAS Saudara Muhammad Hafiz Sobri bahawa Anwar Ibrahim perlu memohon semakan semula kes adalah tidak berasas dan menunjukkan pemuda PAS buta undang-undang. Ini adalah kerana tiada sabitan kes yang ada untuk disemak semula. Sebaliknya, yang perlu disemak adalah pemikiran pemimpin PAS yang tidak habis-habis, mengungkit kisah lama yang tiada lagi rekod jenayah seolah-olah PAS ketandusan idea sebagai pembangkang, tegasnya lagi.
Faiz juga berkata ketika pemimpin lama PAS termasuk presidennya Abdul Hadi Awang mempertahankan Anwar, pelbagai nas dan dalil dikemukakan bagi mengukuhkan hujah kezaliman tersebut. Namun, kini PAS seperti biasa mencari fatwa baru pula dengan mengubah fatwa lama. Itulah sikap PAS yang mahir menggunakan fatwa demi keuntungan politik. PAS kini tidak lagi mempunyai prinsip seperti mana sikap pemimpin PAS terdahulu, dakwa Faiz. Dalam ucapannya semasa perhimpunan kira-kira 20,000 penyokong di Arena Aziata, Anwar menamakan Fazil, bekas Mursidul Ampas Al-Irham Nik Abdul Aziz Nikmat, serta bekas Imam Besar Masjid Negara Taib Azamuddin Muhammad Taib sebagai antara yang membelanya. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Jumpa lagi.